أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا نعمه يكافي ومزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua rakan-rakan, kepada semua penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini adalah hari yang keempat kita berada di bulan Ramadan 1442 Hijrah ini. Saya akan berkongsi tuan-tuan dan puan hari ini satu cerita. Cerita ini tuan-tuan dan puan jarang kita pernah dengar ataupun kita jarang-jarang dengar. Ya. Iaitu cerita ini ialah hormat kepada kedua ibu bapa. Tuan-tuan dan puan, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu 1400 tahun yang lalu, ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Alqamah, pasti pernah anda semua pernah dengar. Siapakah itu Alqamah? Allahu Akbar. Dia merupakan satu sirah ataupun satu cerita yang betul-betul memberi kesan mendalam kepada kita semuanya. Alqamah ini tuan-tuan dan puan merupakan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia pernah berjumpa dengan Rasulullah. Ya. Yang mana Alqamah ini tuan-tuan dan puan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dia ini sangat bersangatan dalam beribadah. Sangat amat rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, menunaikan ibadah waktu siang dan waktu malam. Maka pada suatu hari tuan-tuan dan puan, Alqamah ini jatuh sakit. Kan mana tidaknya setiap manusia ini bukannya sihat selalu. Dia sakit tuan-tuan dan puan. Yang sangat-sangat sakitnya, amat kuat sakitnya, dan sehinggalah dia nazak. Nazak ini ialah orang yang dia punya nyawa ni macam tu. Kalau kita pergi hospital, kita melihat orang-orang yang nazak ini, kita pun rasa sedih. Ya, maka istrinya menyuruhlah, istri Alqamah ini menyuruh orang memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila berita ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang sahabatnya yang bernama Bilal bin Rabah, Sayyidina Ali, Salman Al-Farisi dan juga Ammar, supaya pergi datanglah melihat Alqamah ini di rumah dia, menengok keadaan Alqamah ini. Maka apabila sahabat-sahabat Nabi ini sampai ke rumah sahabat Rasulullah ini, iaitu Alqamah ini, maka mereka teruslah melihat Alqamah ini sambil mentalqinkan Alqamah. Namun beliau tidak dapat menyebutkannya. Allahu Akbar. Namun diorang tidak dapat sebut Allahu Akbar. Maka ketika para sahabat ini mendapati bahawa Alqamah akan kembali ke rahmatullah, maka mereka menyuruh Bilal bin Rabah supaya memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan Alqamah ini. Allahu Akbar. Maka Bilal pun pergilah berjumpa Rasulullah dan menceritakannya. Jadi apabila Bilal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sampai ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Bilal bin Rabah ini menceritakan segala perkara yang berlaku di dalam rumah, apa yang telah berlaku dengan Alqamah ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanyalah kepada Bilal, apakah ayah Alqamah masih hidup? Rasulullah tanyalah, bapa Alqamah ini masih hidup? Jadi jawab Bilal, tidak, ayahnya sudah lama meninggal sudah ya Rasulullah. Adalah bahasa Arab lah. Kan? Tetapi ibunya masih hidup dan sangat tua usianya. Allahu Akbar. Kan? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal supaya
apa ni, uh, memerintahkan Bilal lah supaya menyampaikan salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekiranya tidak mahu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah beritahulah supaya Rasulullah kirim salam untuk kepada ibu dia lah ni kan, sendiri akan kalau apa tu, kalau Rasulullah suruh Bilal, okey berjumpalah ibu dia, jadi kirim salam lah kan, nanti saya akan datang sendirilah jumpa dia kalau dia tidak mau, supaya menjumpa dia lah. Maka apabila Bilal sampai ke rumah Ibu Alqamah, lalu dia pun berkata seperti yang Rasulullah SAW katakan kepadanya. Maka berkatalah Ibu Alqamah, aku lebih patut pergi berjumpa Rasulullah. Allahu Akbar kan, Rasulullah. Nanti saya akan datang jumpa, nanti kalau dia tidak mau, saya akan datang ibu jumpa dengan Ibu Alqamah ini. Maka sampai di rumah Ibu Alqamah beritahu, saya sepatutnya jumpa Rasulullah ni. Macam tu kan. Lalu Ibu Alqamah pun mengangkat tongkat dan terus berjalan menuju ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta supaya menerangkan apa masalah dengan Alqamah ini, anaknya ini. Maka Ibu Alqamah menjawab, ia sangat rajin saya beribadah ya Rasulullah. Ia bersembahyang, berpuasa dan suka pula bersedekah sebanyak-banyaknya sehingga tidak diketahui banyaknya. Allahu Akbar kan, dia bersedekah. Aku murka kepadanya katanya. Tetapi ibu dia kata aku murka kepadanya. Maksudnya ibu dia ini tidak ada yang tidak puas hati dengan dia punya anak lah. Allahu Akbar. Ada juga ibu begini kan, yang tidak puas hati dengan anak dia. Karena itu patut mengutamakan aku daripada istrinya. Dia beritahu, sepatutnya anakku ini dia lebih mengutamakan aku daripada istrinya. Maknanya orang tua ni, tuan-tuan dan puan, dia ni mempunyai rasa hati yang cepat tersentuh. Biasalah tu kan. Jadi dia pun tidak puas hati dengan perkara itu. Maka Rasulullah SAW pun menerangkan bahawa kemurkaan itulah yang telah menyebabkan Alqamah tidak dapat mengucap. Yang jadi kan, apabila para sahabat suruh supaya mengucap, dia tidak dapat mengucap. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Rasulullah pun memerintahkanlah para sahabat supaya mengumpul kayu api untuk membakar anaknya Alqamah itu. Bayangkan sajalah, kalau begitu kau tidak kasih maafkan dia, wahai Ibu Alqamah, maka saya akan suruh dia ni pungut kayu api untuk bakar dia ni. Maka apabila Ibu Alqamah mendengar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kalau cakap Nabi ini merupakan satu perintah. Allahu Akbar kan. Lalu ia pun bertanya, ya Rasulullah. Lalu ibu dia pun bertanya, wahai Rasulullah, kamu hendak membakar anak aku ni di depan mataku? Kata Ibu Alqamah ini. Padahal Rasulullah sudah tanya kan, dia ni aku marahlah dengan dia ni. Bayangkan sajalah. Jadi kita bakar je lah, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Maka apa yang terjadi selepas itu, bagaimana hatiku dapat menerimanya? Ibu dia bercakap, macam mana lah saya mau terima mau bakar anak saya ini depan mata saya ini. Kemudian berkata Rasulullah SAW, wahai Ibu Alqamah, siksa Allah Subhanahu wa taala itu lebih berat dan kekal. Oleh itu jika kamu mahu Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa anakmu itu, maka hendaklah kau mengampuninya. Rasulullah ajar kepada orang tua supaya ampunkanlah anak-anak kita ini. Sebab nanti kalau tidak diampun, masuk neraka tu. Masuk neraka lagi berat, lagi besar, kata Rasulullah SAW kepada ibunya. Maka demi Allah Subhanahu wa taala yang jiwaku di tangannya, tidak ada guna dia punya sembahyang, sedekahnya selagi kamu murka kepadanya. Allahu Akbar. Maka berkata Ibu Alqamah sambil mengangkat kedua tangannya, ya Allah, aku persaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala di langit dan kau ya Rasulullah serta mereka yang hadir di sini bahawa aku redha pada anakku Alqamah. Maknanya dia mengampunkan segala dosa anak-anaknya. Itulah seorang ibu yang bagus, teman-teman puan. Dia sentiasa mengampunkan dosa anak-anak ni. Ya Allah. Sepatutnya kita itulah tanggungjawab ibu bapa sebenarnya. Sepatutnya ibu bapa dia membimbing anak-anak ini supaya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada jalan agama Islam, dan taat kepada ibu bapa selagi mana tidak ke arah kemungkaran dan dosa. Kan? Tapi dikata di sini dia Alqamah ini dia mementingkan isteri dia. Allah, sebab biarlah
Mana tidak yang kan dia kena taat kepada siapa? Ibu ke isteri? Ya, jadi lebih kepada isteri. Jadi itu yang dia tidak puas hatilah. Allahu Akbar. Maka Rasulullah SAW pun mengarahkan Bilal pergi melihat Alqamah. Maka apabila Bilal sampai di rumah Alqamah, tiba-tiba terdengar suara Alqamah menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah lah. Maka Rasulullah SAW sampai di rumah Alqamah lalu memerintahkan supaya dimandikan, dikafan dan disembahyangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian sesudah dikuburkan, maka berkatalah Rasulullah SAW sambil berdiri dekat kubur, hai sahabat Muhajirin dan Ansar, barang siapa yang mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka ia adalah orang yang dilaknat oleh Allah dan tidak terima daripadanya ibadah fardu dan sunat. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan dan puan, bukan kita kena hormati kita punya orang tua, insya-Allah. Kita kena sayang orang tua ini, insya-Allah. Kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Kita hendaklah berdoa tuan-tuan dan puan kepada supaya Allah ampunkan dosa orang tua kita ini. Allahu Akbar. Bukan orang tua kita, orang siapa-siapalah kan kita minta ampun. Jadi pengajaran di sini ialah pertama, taatlah pada perintah Allah, perintah Rasul, perintah orang tua selagi mana tidak menyuruh kepada perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Yang kedua, sentiasa memohon ampun kepada ibu walaupun kita tidak melakukan kesilapan kepadanya secara terang-terang, dan kadang-kadang hatinya tergores tanpa disedari. Tuan-tuan, andainya ada orang tua yang menyuruh ke arah syirik kepada Allah, maka kita bagi tahu itu syirik kepada Allah, lagi besar demi dosa. Allahu Akbar. Kita risau tuan-tuan, sebab dikisahkan kan, kita tahu juga kisah para sahabat Nabi ini. Ada seorang sahabat yang kaya di Mekah, berhijrah tuan-tuan tanpa membawa hartanya ke Madinah. Maka dia jadi miskinlah di Madinah, tuan-tuan. Dan ibunya sanggup tidak memakan, tidak meminum kerana ibunya dia tidak mau anak dia supaya tidak dia mau supaya mensyirikkan Allah SWT, tapi anak dia tidak mau. Jadi kisah yang itu kan, Allahu Akbar. Maka dahulukanlah syahadah ataupun akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada diceritakan dalam Al-Quran. Kemudian sayangilah orang tua kita ini, ya, mereka biarpun kasih sayang kita terbahagi dua dengan istri, dengan anak-anak. Kerana ketaatan istri wajib kepada suaminya, dan ketaatan seorang anak kepada ibu dan bapanya. Allahu Akbar. Janganlah mereka dengan ikhlas dan berbicara dengan mereka menggunakan bahasa yang baik-baik. Lebih baik ketika di usia emas mereka ini. Allah Akbar. Karena orang tua kita ini sentiasa macam terasaan. Jadi kita kena, bukan setakat sebenarnya hati saya menjaga, kita kena jaga makanan, kita kena jaga dia punya pakaian dan sebagainya. Itulah orang tua kita kan. Allahu Akbar. Jadi itu saja daripada saya. Selamat menyambut Ramadan, selamat berpuasa yang keempat ini, insya-Allah. Kita mohon kepada Allah SWT agar diterima segala ibadah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik Allah. Wassalam.